pada hari ini, sebenarnya kalau korang nak tahu, pada hari ini kita masih lagi ada satu jawatan atau satu orang kata individu yang menjalankan tugas yang sama macam bendahara, menjadi penasihat kepada raja. Jadi pada hari ini negara kita, bendahara yang saya maksudkan yang menjalankan tugas bendahara pada hari ini ialah Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang pertama, tingkatan 4, warisan negara bangsa. Okey. Jadi, fokus untuk video kali ini, kita berada pada subtopik 1.3, keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Dalam video bahagian yang kedua, kita dah belajar 6 ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kita nak fokus dengan lebih mendalam lagi bagaimanakah sistem pentadbiran dan juga undang-undang yang ada dalam Kesultanan Melayu Melaka. Dan untuk video kali ini kita akan fokuskan kepada sistem pentadbiran dan bahagian undang-undang kita akan fokuskan dalam video yang akan datang. Okey. Jadi kita tengok yang pertama dahulu, iaitu sistem pentadbiran yang digunakan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Sistem pentadbiran yang digunakan dalam Kesultanan Melayu Melaka dinamakan sebagai sistem pembesar empat lipatan. Okey, yang mana sultan diletakkan di hierarki yang paling tinggi dan dibantu oleh pembesar-pembesarnya. Masih ingat lagi sistem pembesar empat lipatan? Kita belajar dalam ciri kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dan setiap pembesar-pembesar ini akan diberikan kawasan pegangan, yang mana 4 pembesar paling utama sultan, mereka akan diberikan 4 kawasan pegangan. Yang mana siapakah 4 pembesar ini kita akan belajar sebentar lagi. Okey, jadi 4 pembesar ni mereka akan dapat kawasan pegangan untuk mereka memerintah, untuk mereka mengutip cukai. Okey. Dan sistem pentadbiran di KMM ada singkatan untuk Kesultanan Melayu Melaka, dibahagikan kepada 2 jenis atau 2 peringkat. Satu peringkat pusat, satu lagi adalah peringkat jajahan. Okey. Jadi sistem pembesar 4 lipatan ataupun pembesar berempat, kita nak tengok siapakah pembesar yang paling utama yang membantu raja dalam menjalankan pemerintahan. Okey, kita tahu yang paling tinggi kita ada sultan, S. Jadi yang bahagian atas ini adalah sultan, dan sultan ini akan dibantu oleh siapa? Dia akan dibantu oleh pembesar, oleh bendahara. Seorang pembesar yang bernama bendahara. Okey. Dan di bawah bendahara dia ada pembesar-pembesar lain, dia ada temenggung, laksmana dan juga ada penghulu bendahari, yang mana keempat-empat pembesar ini menjalankan tugas yang sangat berbeza. Ada yang mengutip cukai, ada yang menjaga keselamatan dan sebagainya. Jadi itu yang kita nak fokuskan dalam video kali ini. Apakah tugas-tugas atau peranan pembesar-pembesar ini dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan dalam Kesultanan Melayu Melaka? Okey, kita pergi kepada sultan dahulu. Sudah semestinya raja adalah penguasa tertinggi dalam satu kerajaan Melayu. Okey, dan ianya menguasai segala aspek dalam kerajaan, seperti menjadi ketua pemerintah, ketua peperangan, ketua dalam hubungan diplomatik, ketua agama contohnya. Itu adalah sultan. Di bawah sultan kita ada siapa? Kita ada bendahara yang berperanan sebagai ketua pentadbir dan ketua urus angkatan tentera. Okey, dan bendahara ni jugalah yang berperanan sebagai penasihat utama sultan dan pemangku kepada sultan. Apa maksud pemangku? Pemangku ni adalah apabila sultan tidak berada di istana atau tidak ada di dalam negara. Contoh kalau sultan pergi outstation, contoh pergi ke luar negara, atau sultan sedang sakit ataupun gering. Jadi bendahara lah yang akan menggantikan tempat sultan secara sementara. Maksud pemangku inilah menggantikan tempat sultan secara sementara. Okey. Dan antara bendahara yang paling lama berkhidmat dalam Kesultanan Melayu Melaka adalah Bendahara Tun Perak, nama dia. Okey. Nampak tak dekat sini? Jadi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka kita ada bendahara yang akan menjadi penasihat utama kepada sultan. Tapi pada hari ini, sebenarnya kalau korang nak tahu, pada hari ini kita masih lagi ada satu jawatan atau satu orang kata individu yang menjalankan tugas yang sama macam bendahara, menjadi penasihat kepada raja.
Jadi pada hari ini negara kita, bendahara yang saya maksudkan yang menjalankan tugas bendahara pada hari ini ialah Perdana Menteri. Yes, pada hari ini bendahara adalah seperti Perdana Menteri kita. Jadi Perdana Menteri lah yang bertanggungjawab mentadbir dan menjadi penasihat utama kepada raja kita ataupun yang di-Pertuan Agong YDPA. Nampak tak ada kat situ. Jadi ini pembesar yang pertama. Pembesar yang seterusnya kita ada Temenggung. Jadi Temenggung adalah pembesar yang bertugas untuk menjaga keselamatan di kawasan darat seperti di kawasan Kota Melaka. Ingat, keselamatan di kawasan darat. Okey. Jadi bendahara atau Temenggung inilah yang bertanggungjawab untuk membantras jenayah-jenayah yang berlaku di Kota Melaka, di Kerajaan Melaka. Senang kata, hari ini Temenggung ni umpama macam Angkatan Tentera Malaysia ataupun polis. Dia macam Temenggung ni lebih kurang sama macam ketua polis negara, lebih kurang macam tu. Jadi apa-apa perkara jenayah, apa-apa kata hal-hal jenayah, alright, rakyat akan report kepada Temenggung. Faham tak kat sini? Jadi itu adalah Temenggung. Pembesar yang seterusnya kita ada Laksmana. Laksmana ni lebih kurang sama macam Temenggung, tapi tugasnya menjaga keselamatan di kawasan laut. Temenggung jaga di kawasan darat, Laksmana jaga di kawasan laut. Jadi Laksmana lah yang akan dilantik menjadi Panglima Angkatan Laut bagi Melaka. Okey, menjaga kawasan perairan, mengawal kawasan-kawasan pelabuhan, okey, dan juga membantras lanun-lanun dan menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku di pelabuhan. Dan pada hari ini siapa yang memegang kuasa atau memegang kuasa sebagai Laksmana pada hari ini dalam negara kita? Hari ini kita boleh umpamakan Laksmana tu umpama tentera laut di Raja Malaysia TLDM. Tentera laut kita tu umpama Laksmana. Faham tak kat sini? Okey, dan pembesar yang terakhir kita ada penghulu bendahari. Kamu nampak perkataan bendahari pun kau tahu dah. Sebenarnya bendahari ini bertanggungjawab menguruskan ini kewangan dan juga perbendaharaan. Okey, dan di bawah bendahari dia ada Syah Bandar yang mengutip cukai di kawasan pelabuhan, pembesar jajahan dan mengutip cukai di kawasan pegangan masing-masing. Alright, dan pada hari ini kita ada penghulu bendahari, tapi kita tak panggil penghulu bendahari pada hari ini. Pada hari ini penghulu bendahari yang kita maksudkan adalah Menteri Kewangan. Jadi Menteri Kewangan adalah yang menguruskan sistem kewangan financial yang ada dalam negara kita pada hari ini. Nampak tak dekat situ? Jadi kalau kamu tengok dekat sini, setiap daripada 4 pembesar ini sebenarnya masih lagi wujud pada hari ini, menjalankan tugas-tugas yang sama, cuma nama dan peranan saja berbeza. Contoh bendahara kita ada Perdana Menteri, Temenggung kita ada Ketua Polis Negara, Angkatan Tentera Malaysia. Kalau Laksmana kita ada Tentera Laut. Kalau penghulu bendahari kita ada Menteri Kewangan. Nampak tak kat situ? Dan Sultan sudah semestinya pada hari ini kita ada yang di Pertuan Agong ataupun YDPA. Alright? Jadi itu adalah pengakhiran kepada bahagian yang ketiga tentang sistem pentadbiran yang ada dalam Kesultanan Melayu Melaka. Dalam video yang akan datang, kita akan tengok pula bagaimana pula undang-undang yang diguna pakai dalam Kesultanan Melayu Melaka. Alright. Jadi kalau kamu ada apa-apa, komen, kamu boleh komen di ruangan komen. Jangan lupa untuk follow social media saya yang lain seperti TikTok dan juga Instagram menggunakan username yang sama iaitu Histrozi, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan share lagi video ini kepada kawan-kawan kamu yang lain. InsyaAllah kita boleh bantu lebih ramai lagi pelajar Malaysia untuk memahami sejarah Malaysia dan juga sejarah dunia. Alright. Jadi itu saja daripada saya. Let Histrozi teach you history. Okay, bye.